ni apa email MOE saya sebab apa? Okey, saya akan rakam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini, pagi ni kita ada kelas pada tarikh hari ini 2 Julai 2020. Kelas bermula 11.20 hingga 12.20. Kelas pagi ni ialah kelas RBT untuk kelas 1 Tiara. Okey, pagi ni kita ada beberapa murid daripada kelas 1 Tiara. Sepatutnya ada ramai, lebih kurang 38 orang kalau tak silap saya. Tapi yang masuk kelas pagi ni ada lebih kurang yang dah masuk, keluar masuk. Mungkin internet dia ada masalah, ada lebih kurang 11 orang. Tak apa. Siapa yang ada kita teruskan. Yang baru masuk pun teruskan. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar bab 4, tajuk lakaran. Mungkin saya dah ajar kelas saya separuh sikit, tapi saya akan tambah juga ulang. Okey, kalau ada apa-apa nak respon, boleh respon jangan diam saja. Okey, sebelum tu cikgu akan presentkan apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, harap-harap semua boleh nampak. Ini dia. Okey. Hari ini kita akan buat lakaran 3D, 3 dimensi 2 Julai. Jadi ini tak perlu, awak tak perlu tulis Ini saya nak ceritakan saja apa yang awak kena capai hari ini. Yang pertama, lakaran objektif pembelajaran kita adalah murid dapat menghasilkan lakaran 3D atau 3 dimensi berbentuk oblik. Kat sini dah ada dah. Bentuk oblik. Okey. Bentuk oblik. Saya dah nyatakan. Jadi apa yang awak kena capai? Awak semua yang ada dalam kelas ni dan murid-murid yang ada di, ada orang masuk minta maaf sekejap, saya kita tengok dulu, jangan tinggalkan dia. Ni Irfan Mikail. Ni. Mana ni Irfan Mikail? Ni, okey, tak apa. Kalau Cikgu Emma. Okey. Faisal tengok mesej kejap. Telegram. Telegram? Aku mesej kat engkau tu. Tak apa, semua nampak tu. Vertigasi. Nanti kau buat lakaran termasuk lakaran vertigasi Okey. Nanti saya akan gabungkan sekali lah. Maksudnya oblik tu kau masukkan lakaran vertigasi. Okey, boleh. Okey, thanks. Okey. Saya ulang balik Mira mana Mira? Tak masuk kelas hari ni. Tidur ke? Okey. Hari ni cikgu akan buat kelas 3, lakaran 3D, lakaran oblik. Mungkin yang dah buat itu tak apa, kita akan ulang, tak apa. Objektif dia, murid dapat menghasilkan lakaran 3D berbentuk oblik. Jadi, bila masa saya akan kata awak berjaya ataupun kriteria kejayaannya, awak boleh membuat lakaran bentuk objek bentuk 3D dengan betul menggunakan teknik yang betul. Teknik yang betul yang kena tahu ni teknik yang betul. Okey. Sekarang keluarkan buku nota masing-masing ataupun buku latihan awak. Cikgu akan padamkan balik ni. Kita buat sama-sama. Okey, keluarkan. Apa nama kita punya kelas? Lakaran oblik. Cikgu kalau pakai buku lakaran tak apa ke? Boleh, tak ada masalah. Janji awak tak buang lepas tu. Simpan jangan buang. Okey, 2 Julai. Pastikan awak tulis tarikh. Lakaran oblik. Lakaran oblik ni juga adalah lakaran terkandung dalam lakaran 3 dimensi. So, apa benda 3 dimensi ni? 3D 3 dimensi. Saya letak sebelah ni. Okey.
Tiga dimensi ialah kita ada tiga paksi kita guna untuk melakar. Okay, yang pertama kita ada paksi X. Okay. Lepas tu kita ada paksi Y. Dan terakhir kita ada paksi Z ataupun dipanggil juga paksi surut. Okay. Kita nak belajar menggunakan teknik yang betul. Okay, paksi X kita letak di sini, paksi Y di sini dan paksi Z di sini. Jadi ada tiga paksi. Tiga paksi ni akan kita gabungkan menjadi tiga dimensi. Satu objek berbentuk tiga dimensi. Itu sebabnya. Okay. Dah ready pen dengan pensel. Awak boleh tulis yang ni, yang ada, yang terpapan ni boleh tulis. Nampak ke tak ni apa yang saya present ni? Kan saya cakap seorang pula. Nampak, Alhamdulillah. Okey, bagus. Tak apa. Okey, yang pertama awak ambil pensel tekan-tekan ataupun pensel mechanical yang tak gelap. 2B pun tak apa, tapi janji dia tajam, dia tak gelap sangat. Buat satu garisan macam cikgu buat ni di paksi X. Okey, tarik tengok paksi X. Garisan melentang. Jangan guna pembaris. Syaratnya lakaran kita tidak boleh guna pembaris. Guna freehand je. Lakaran bebas tangan. Tarik, sengit tak apa Sengit sikit-sikit tak apa. Tarik pelan-pelan. Saya pun tak guna pembaris. Tarik. Dah. Itu untuk paksi X. Yang kedua, paksi Y. Tarik juga paksi Y daripada atas. Sama-sama buat. Semua buat. Okey. Okay. Untuk paksi Z, kita kena buat 45 darjah. Jadi untuk paksi Z ni 45 darjah. Dia punya garisan, sengitnya garisan tu 45 darjah. Mungkin awak dah belajar dalam matematik. Apa 45 darjah ni cikgu? Okay, kalau awak ambil jangka sudut yang bentuk macam ni, yang awak beli dekat MRKB ke, bentuk yang separuh bulatan kan? Kan dia ada tulis ni. Berapa darjah. Yang kalau straight ni 90 darjah. Kita nak 45 darjah. Maksudnya separuh lah. 90 bagi 2. 45 darjah. Sini separuh. 45. Lebih kurang lah. Okay. Besarnya F. Okay. 45 darjah. Faham tak? Jadi paksi Z ialah 45 darjah. Dalam kes ni kita nak paksi Z dalam 45 darjah. Macam mana nak buat 45 darjah? Kita boleh jangka lukis. Boleh. Saya akan ajar So yang tadi kita padam. Okey. Macam mana dapat 45 darjah? Perkara pertama yang kita kena buat, kita kena lakarkan bentuk 4 segi sama di sini. Di titik pertemuan antara paksi S dan paksi Y, lakarkan 4 segi sama. Okey. Kecil je awak lukis. Janji 4 segi tu sama. Sama panjang. Sini sama panjang, ke kanan sama panjang, ke bawah sama panjang, kiri, atas semua sama. Selepas tu buat apa? Kita letak pensel kita di titik ni dan kita sambungkan ke titik yang kedua. Petak 4 segi sama tu dan terus ke atas. Buat slow tarik sini, terus atas. Pastikan dia kena. Semua buat tengok cikgu buat. Tarik pelan-pelan, pastikan dia kena titik tu dan terus. Ini paksi Z. 45 darjah. Jadi lepas tu awak boleh padam. Padam balik. Sebab tu saya suruh guna pensel yang tak hitam sangat. Supaya senang awak padam mana-mana silap. Okay. Itu 45 darjah. Okay. Tak payah kira dah. Memang tepat 45 darjah. Itu dia punya teknik. Jadi awak tak payah gunakan jangka sudut. Okay. Seterusnya apa? Seterusnya kita tandakan titik-titik untuk objek kita. Contohnya di paksi X kita tandakan satu titik. Di sini.
paksi Y tandakan satu titik, tak kisah di mana-mana. Dan di paksi Z pun satu titik. Contohnya saya tanda di sini. Awak boleh juga buat tanda 3 titik ni. Dah? Dah ke belum? Tidur. Syah, okey Syah? Ah. Okey, dah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Seterusnya. Okey. Ambil pensel kita balik. Pensel yang nipis tu. Mechanical tu. Kan daripada titik paksi X straight naik ke atas melalui menjadikan dia garis menegak. Tengok cikgu buat pelan-pelan. Sengit-sengit sikit tak apa Lepas tu di paksi Y kita lakarkan garis melintang. Sama paksi dengan paksi X. Kiri ke kanan boleh, kanan ke kiri boleh. Okey. Kalau rasa tak straight, padam balik. Bukan nak straight betul Yang penting awak tak guna pembaris. Di paksi Z, kita lakarkan garis menegak juga. Dekat titik yang kita pilih tadi. Kalau sengit padam, kalau sengit sangatlah, sengit sikit tak apa. Mana ada orang yang straight Pembaris pun sengit juga. Okey, dah siap. Apa seterusnya? Seterusnya, di titik yang ini, titik ini ada 3 ni kan. Semuanya awak kena lakarkan garis paksi Z juga. Kat sini pun sama. Jadi kalau awak masih lagi tak boleh nak buat 45 darjah, awak buat kotak dulu. Sini pun sama. Kalau rasa masih tak boleh nak tarik 45 darjah tu, buat kotak dulu. Tak apa. Lepas itu baru lukis. Daripada sini, tarik ke atas. Okey. Daripada sini pun, tarik ke atas. Okey. Boleh. Lepas tu padamlah balik. Padam yang tak perlu tu, yang lebih-lebih tu. Padam. Saya pun ada pemadam dalam ni. Okey. Apa langkah seterusnya? Sambungkan daripada titik ini ke kiri. Dah. Jadi yang lebih-lebih tu padam. Padam sikit-sikit je tak apa. Okey. Kita nak bentuk tu je. Okey, dah siap. Inilah bentuk objek menggunakan lakaran oblik. Dia bentuk 3D. Kenapa 3D? Sebab kita menggunakan 3 paksi. Paksi Y, paksi X dan ketiga paksi Z ataupun paksi surut. Bila dah siap macam ni, tolong gelapkan menggunakan pensel 2B. Kalau tak ada pensel 2B, awak guna color pensel pun tak apa. Contohnya kat sini saya gunakan warna merah. Supaya awak jelas nampak. Mula-mula saya gunakan warna merah untuk garisan paksi X. Tengok So saya gelapkan. Tak gelap, buat lagi sekali. Buat sama-sama sekarang buat 3. Okey, yang kedua paksi X yang ni. Jadi awak boleh bezakan. Warna merah tu ialah paksi X ataupun garis melintang. Yang ketiga, kat sini ada lagi satu. 1, 2, 3. Okey, pelan-pelan lah. Jangan guna pembaris. Boleh. Paksi Y. Saya guna warna biru. Ni ada paksi Y 1. Tarik ke bawah. Okey. Yang kedua kat sini ada. Kalau awak guna pensel 2B, dia hitam je lah. Saya buat warna ni supaya awak boleh beza. Mana satu paksi X, mana satu paksi Y, mana satu paksi Z. Okey. Yang ketiga kat sini. Dia ini very the wrong. Ada orang masuk lagi. Ke ada mesej?
Tak apa. Kita teruskan. Straight. Semua buat sekarang. Sambil-sambil cikgu buat, awak buat juga dalam buku latihan ataupun buku nota awak. Pak CZ lagi satu. Garis 45 darjah. Saya gunakan warna merah, biru dan hijau. Hijau pula. Masa awak hitamkan ni, masa ni lah awak perbetulkan. Kalau ada sengit-sengit garisan awak gelapkan. Amira, selamat datang Amira. Amira, saya buat dalam kaji, kita ada kelas kita, semua kelas awak masuk, kita gabung kelas dengan Cikgu Emma. Okay. Lepas tu, mana lagi Pak Z yang ni juga. Okay. Gelapkan. Dan yang terakhir dekat bawah ni. Jadi bila kita dah siap semua ni, garisan-garisan ni, saya tunjuk ni bukan sebab saya suruh awak buat guna warna Faham kan? Supaya awak boleh beza. Garisan merah tu ialah paksi X. Garisan hijau paksi Z dan garisan biru paksi Y. Jadi ada 3 paksi yang itu menghasilkan objek berbentuk 3 dimensi. Dan lakaran menggunakan 45 darjah yang ni. Paksi Z ni 45 darjah. Yang ni menunjukkan ia adalah lakaran oblik. Nama dia lakaran oblik. Okey. Sekarang 11.50. Saya nak tengok apa yang awak dah buat. Tak cantik tak apa, salah tak apa. Kita akan betulkan. Okey, siapa yang dah siap nak present dulu? Ataupun awak nak hantar melalui WhatsApp saya, boleh juga hantar. Sebab tadi pun ada juga murid yang hantar. Nanti saya akan buat relatekan dengan mitigasi nanti. Tak apa, pelan-pelan Siapa yang rasa nak hantar kat saya, boleh hantar. Ni siapa yang baru hantar ni? Oh, murid tadi, Anu Damia. Okey, saya tunjuk contoh lah satu dulu. Jadi bila kita tengok, kita boleh perbetulkan. Jadi murid faham mana silap dia, mana kesalahan dia. Dia boleh perbetulkan. Bukan nak bagi cari salah awak supaya cikgu boleh betulkan. Okey, ada yang dah hantar tadi nampaknya. 01. Akid. Okey, good Akid. Bagus. Okey, bagus. Okey, tak apa Akid. Ada orang lain yang nak hantar kat saya. Nanti saya akan tunjuk. Nanti kita cuba tengok. Mana yang perlu diperbetulkan, kita akan betulkan. Tak apa. Tak ada masalah. Awak berani mencuba. Tak ada masalah. Jangan takut sangat. Syah, nak buat lah Syah satu. Itu Syah dah buat dah. Kalau nak buat lagi boleh juga, tak ada masalah. Ada siapa lagi? Kalau tak ada, saya teruskan. Kalau ada apa-apa yang berminat nak minta cikgu semak, cikgu boleh check sekarang on the spot. Okay, so far tak ada, tak apa. So kita tengok. Okay. Tak ada siapa yang nak hantar lagi. So kita tengok. Yang pertama. Sekejap nanti cikgu akan present lagi. Dapat. Awak kena berani mencuba. Salah tak apa. Salah bukannya cikgu akan ejek ke, tak ada lah. Tak ada kerja saya nak tengok awak punya keberanian mencuba.
Awak kena berani mencuba buat sesuatu tu. Bukan buat benda salah kan. So kena berani lah. So far Akid dah hantar. Kita akan tengok satu-satu. Kalau ada apa-apa lagi nak di... Okay. Ada yang baru lagi masuk tak? Ni Irfan Mikael dah tulis dah. Okey, kita tengok satu-satu Saya akan presentkan. Okey. Okey. Ini kita punya tadi. Lepas tu ini latihan kita yang pertama. Kita buatkan lakaran oblik 3D. So apa 3D? Saya ulang supaya banyak kali masuk dalam ingatan awak. 3D ialah lakaran yang kita buat melalui 3 paksi. Paksi X yang ni. Ni paksi X. Ni paksi X. Ni paksi X. Paksi Y yang menegak. 2 dah. Dan yang ketiga paksi Z. Ini dia. Yang menggunakan 45 darjah dia punya kadar dia punya sengit dia tu. Ni. Okey. Kita tengok kelas yang tadi. Ni tengok kelas yang tadi. Murid ni buat, dia hantar kat saya betulkan. Dia sengit sikit. Dia terkangkang. Kaki yang belah kanan tu terkangkang. Jadi saya betulkan. Ni dia asalnya dia buat macam ni kan. Saya betulkan, lepas tu dia hantar kat saya 5 lagi gambar. Okey. Suruh saya check. Yang ni pun dah cantik dah. Cuma yang pertama tu, paksi Y yang ni pun terkangkang sikit. Kalau boleh nampak. Yang ni okey. Nampak tak berapa sangat. Walaupun nampak kat sini pun terkangkang sikit juga. Tapi okey lah. Yang ini, yang ni saya betulkan. Jadi awak pun kena buat lah. Awak tunjuk kat saya akan cuba betulkan. Kalau awak tak tunjuk tak apa, awak tengok contoh yang saya bagi ni, awak pun akan tahu. Kalau sengit-sengit sikit tu, kena betulkan balik. Okay. Kalau ada sesiapa yang hantar kepada saya, ada lagi seorang hantar. Sekejap Assalamualaikum. Amir Miza. Okay, bagus. Tak apa, saya tunjukkan sekejap Amir. Sabar dulu. Satu-satu, sebab kalau dalam kelas senang, cikgu pergi je kat meja awak tengok. Okay. Kalau dekat komputer ni, kena check satu-satu. Jadi agak payahlah sikit. Tak apa, tapi tak apa. Okay, saya letakkan laju-laju. Kita kat mana tadi? Sini, okay. Ini dia. Jadi, hasil lakaran yang ketiga, ini. Dah cantik dah yang ni. Ini kelas tadi, kelas 1 Zora buat. Cuma sikit je belakang ni dia kena betulkan. Dia terkangkang sikit. Awak kena tengok benda tu straight daripada utara ke selatan. Okay. Ini dia. Ini anak murid saya yang mula-mula tadi, dia salah buat. Saya suruh betul, dia dah betulkan. Buat 5 objek. Okay. Okey, seterusnya kita tengok Akid. Akid buat, ni. Ini kita nak kena tengok. Mana satu yang kena betul, mana satu yang salah. Tak apa. Tak apa yang Akid boleh tegur kan. Jangan nangis pula. Okey. Yang ni dah nampak straight, dah cantik. Semua dah cantik. Yang ini ni kena sambung ni. Sini. Kena sambung. Ini kan kena straight juga. Dia macam melintang. Awak punya macam terlebih ke atas belakang ni. Lepas tu daripada pertemuan tu yang awak kena tarik ke bawah. Pertemuan titik tu. Dekat sini. Bukan dekat depan dia. Kalau awak tengok sini. Line ni sepatutnya terus ke belakang. Sini. Dekat sini awak kena buat line menegak tu ke bawah. Okay. Tapi apa-apa pun bagus. Satu cubaan yang bagus. Dan lagi satu saya nak tegur, yang belakang ni pun kena straight.
kiri ke kanan, barat ke timur. Ni macam dia terjongkit ke atas sikit kan, tapi tak apa. Okay. Seterusnya kita tengok daripada Amir. Okay. Jangan malu-malu. Jangan ejek-ejek, tak payah. Okay, Amir. Sebab yang ni dah straight dah. Tapi yang ni sengit sikit. Awak tengok line buku awak kat sini. Yang ni nampak macam lebar. Jadi straight sikit ke bawah sini. Kanan sikit. Yang belakang tu pun dah okey. Tapi nampak kecil atas ni. Nampak tak? Ni kecil, ni panjang. Jadi dia kena ke sini sikit. Lebih kurang macam tu. Okay. Boleh diperbaiki lagi. Yang ni pun straight. Awak kena ingat benda tu kena straight. Kena straight. Okay. Yang lari-lari sikit tu padam dan betulkan balik. Tak ada masalah. Syah hantar apa Syah? Okey. Tunjukkan Syah punya bulaan Tak apa, kita share je supaya semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok dan dia boleh bezakan. Tak keluar lagi lah. Sekejap saya tengok. Sekejap Okay, Syah. Ni yang saya suka ni, ramai yang aktif, ramai yang ambil bahagian. Jadi secara tak langsung sebenarnya awak menghidupkan suasana kelas kita. Okay. Ini Syah punya, Nur Syakirah. Kelas awak. Okay. Kalau tengok pada Nur Syakirah punya, dia tulis dah tajuk. Okay, cantik. Lakaran oblik 3D. Ada label, pasti X, pasti Z, 45 darjah, pasti surut, pasti X. Okay. Tengok objek yang dia buat. Kalau tengok kat sini, okey dah. Sebab dia dah ikut dah line yang ada pada buku tu pelan-pelan. Memang cantik. Okay. Semua dah okey. Belakang ni pun kena straight sikit Syah. Saya tukis ni susah sikit sebab saya tak guna pen, saya guna mouse. Tapi saya cuba sedaya upaya. Yang lain semua okey. So ini bagus. Okay. Satu cubaan yang bagus. Okay. Nampak garisan tu. Cuma dekat sini pun kena sampaikan hujung. Bila awak buat macam garisan macam ni, lepas tu kat sini, awak buat kat sini lain ke bawah salah. Jadi awak kena cantum dengan hujung dia. Saya guna warna lain supaya nampak Jadi awak kena cantumkan dengan ujung sini dan line dia kat situ. Macam tu cara dia. Okay. So far so good. Okay, seterusnya. Dekat mana kita untuk kelas Cikgu Emma, dekat mana kita nak relate kan kalau kita buat lakaran dalam bentuk vertikasi, dalam topik vertikasi. Okay. Kalau saya buat lakaran, saya akan buat, katalah kalau saya buat 4 segi lah senang. Okay, kalau saya buat vertikasi dalam lakaran, awak buat tong air, katalah tong air awak 4 segi. Jadi dekat sini dah nampak dah bentuk 3D dia. Tong air. Kat sini awak dah buat tong air. Jadi tong air awak 4 segi. Tak semesti bulat tong air. Okey. Salah betul kan? Ni saya tunjuk contoh. Ni tong air. Tong nutrien. Bukan tong lah, tangki. Tangki nutrien. Okey. Nampak? Dekat sini dah ada bentuk 3 dimensi lakaran oblik. Lepas tu dia buat apa lagi?
Dia buat pasu bunga ataupun polybag kat sini. Bulat. Dekat sini pentingnya lakaran. Jadi awak tahu kalau bulat macam mana bentuk dia. Okay. Dia panggil eclipse. Bukannya bulat tapi lonjong. Katalah dia buat sistem jejari. Nanti saya akan masuk tajuk kelas dia, saya akan masuk tajuk vertigasi selepas kita habis lakaran sabar dulu, tapi saya perkenalkan dulu apa dia vertigasi ni. Kena lakar. Okay. Itu dia. Lepas tu apa lagi? Kita buat dia punya pipe air, pipe nutrien tu. Lalu kat sini. Sampai ujung ni ditutup. Okay. Lepas tu ini pipe poli dia panggil. Cikgu lakaran tu kau buat ke? Tak payah. Ini tak payah buat. Ini sebagai tunjuk contoh dekat mana gunanya lakaran. Okay. Okay, yang biru. Biru pipe poli. Guna warna terus senang kan. Ini warna merah, tangki nutrien. Dia satu geng lah. Okay. Jadi kalau awak tengok dekat sini tadi apa yang kita buat tadi kan. Lakaran oblik 3D untuk pipe tangki nutrien. Yang ni pipe poli. Lepas tu dalam sistem vertigasi ada juga dia panggil tube makro kat sini. Tak apa, saya masuk sikit. Dia panggil tube makro warna oranye. Mana warna oranye ni? Okay. Tube mikro. Jadi secara tak langsung awak boleh tahu. Tube mikro warna oranye. Dan juga warna apa yang tinggal? Kuning. Tak ada warna kuning ya. Warna hitam lah saya pakai Dan dia ada juga set penitis dekat dalam polybag. Set penitis tu macam jarum lah untuk turunkan air. Untuk cucuk dalam polybag supaya air. Okay, tu set penitis. Yang hijau ni polybag. Polybag ni tempat kita letak tanah. Sebab kita nak tanam pokok dalam dia. Okay, polybag warna hijau. Ini dinamakan sistem vertigasi. Apa dia sistem vertigasi? Sistem vertigasi ialah sistem kita menyalurkan air yang ada baja, yang kita panggilkan nutrien, daripada sini, tangki kita ni, salurkan ikut pipe poli, dan daripada pipe poli dia masuk kepada tube mikro dan masuk ke dalam pasu ataupun polybag. Polybag tu beg getah, beg plastik hitam tu lah. Yang kita letak tanah dalam dia, tanam pokok, cili dan sebagainya. Jadi, apa gunanya sistem vertigasi ni? Sistem vertigasi ni gunanya bila kita tanam, kita tinggalkan dia konsep dia 3T. Mula tanam, T yang kedua tinggal, T yang ketiga tuai. Jadi kita tak payah tunggu dia membesar duduk situ tiap-tiap hari kita kena siram, bubur baja, tak payah. Sebabnya dalam ni Allah besarnya. Sebabnya dalam tangki ni kita dah campurkan air. Sebab pokok perlukan air. Dan kita campurkan dalam tangki ni juga baja. Okey, campur-campur. Lepas tu kita pumpkan air tu keluar. Sini mungkin kita letak pump. Contohlah, saya lukis sikit. Kenapa yang tak ada lagi? Pump, ni pump kecil. Gunakan kuasa elektrik. Dia yang tarik air daripada sini, pumpkan ke sini. Okey. Jadi,
Air tu akan mengalir masuk sini, lepas tu masuk tiup kecil ni masuk dalam pasu bunga ataupun polybag. Jadi pokok akan sentiasa dapat air, dapat baja, dibekalkan dengan air dengan baja sentiasa. Selagi mana tangki kita ada air, ada baja. Jadi tangki tu besar lah. Sesuai untuk pokok tu. Jadi seminggu sekali kita cek dalam tangki cukup lagi tak air, kalau tak ada kita tambah lagi, tambah baja lagi. Cek pokok pula ada tak pertumbuhan dia, membesar ke tak, dan cek juga pada tiup penitis ni, yang hitam ni tiup penitis saya tulis bukan tiup penitis, dia panggil apa pin ke apa apa emang tak ingat dah pun nama dia. Penitis lah, set penitis. Budak-budak tu boleh jawab. Kau tanya budak. Set penitis. Dipper. Okay. Dripper. Yang dripper. Okay. Set penitis tu. Bahasa Inggeris dripper. Jadi dia sambung dekat situ dan air tu mengalir tepi-tepi set penitis tu masuk dalam tanah. Jadi tanah ni sentiasa dapat bekalan air dan baja. Okay. Dekat mana kita kena gunakan konsep lakaran kita tadi ni? Inilah dia yang kita kena buat tadi. Lakaran 3 dimensi ni dalam bila kita mula buat vertikasi, kena pandai lukis. Satu yang saya dah ajar yang ni, lakaran oblik untuk buatkan bentuk kotak kalau tangki tu bentuk kotak. Jadi bila lepas ni saya ada juga ajar untuk yang lain-lain. Tapi satu persatu. Untuk yang hijau ni kita kena pandai buat. Yang ni pun saya akan ajar juga macam mana nak buat dia, lepas tu tarik ke bawah. Jadi akhirnya nanti awak akan pandai buat semua ni. Okay, jadi polybag. Macam-macam bentuk boleh buat nanti. Okay, jadi kena ikutlah kelas, datang kelas. Awak boleh belajar lagi. Banyak lagi benda yang awak boleh belajar. Okay So, yang ni pun kita dah tengok. Nisha buat tadi. Ini akid kalau tak silap. Ini akid. Ini akidnya kan? Tak apa Apa Mira? Okey. Akhir sekali apa dia? Akhir sekali saya nak ulang balik. Tercapai tak kita punya objektif pembelajaran hari ni? Tercapai. Sebab saya rasa semua boleh buat lah kan. Dah nampak macam mana nak buat lakaran. Dan awak pun makin mahir. Nak buat lakaran tu mudah sebenarnya. Tak adalah susah sangat. Tak perlu guna pembaris pun boleh. Kita kena biasa. Okay. Jadi objektif kita tadi untuk murid dapat menghasilkan. Saya dah tengok dah contoh-contoh yang diberi. Dan masih lagi ada masuk dalam WhatsApp. Tapi saya tak sempat nak tunjuk. Saya akan tengok satu-satu selepas ni. Dan saya akan betulkan secara individu. Murid-murid yang masuk ke dalam WhatsApp. Okay. Lepas itu kriteria kejayaan. So, murid-murid berjaya ataupun berhasil membuat lakaran objek bentuk 3D dengan betul. Menggunakan teknik yang betul. Tengok contoh salah seorang kawan kita tadi. Dekat sini. Saya tak ingat siapa punya. Siapa punya ke ni? Okay. Okay, bagus. So, dia dah tulis dah kat sini. Dia ada buat dah ini sebenarnya tadi ada paksi Y. Yang sini ada paksi X. Paksi Z, ini paksi X. Jadi ada 3 paksi dia dah buat kat sini. Okay. Jadi dia gunakan teknik. Maknanya bila awak nak buat objek ni, kita buat dulu dia punya rangka, Y dia, Z dia, paksi surut dia berapa. Sini pun 45 darjah. Okay, lebih kurang 45 darjah. Tak perlu menggunakan jangka sudut. Okay. Nampak tak? Jadi teknik yang betul. Awak buat menggunakan teknik yang betul, awak akan dapat hasil yang bagus. Cantik, betul, tak ada sengit-sengit. Itu yang kita nakkan. Okay.
So untuk kerja rumah, untuk Cikgu Emawati, awak boleh terus buat buat lakaran bentuk vertigasi yang awak ingin tunjukkan, bentuk lakaran vertigasi. Untuk saya, tolong buat 5 lagi objek lakaran oblik, 5 lagi bentuk lakaran oblik dengan saiz yang berbeza. Contohnya macam ni. Mana tadi? Ni. Tapi ni saiz sama je. Saya tak nak saiz sama. Saya nak saiz yang berbeza. Okay. Contohnya macam ni. Satu tu macam ni. Tinggi. Itu pun sengit-sengit. Tapi lebih kurang. Saya nak tunjuk je. Lagi satu lepeh. Buatkan 5 sebagai kerja rumah hari ni. Lagi satu. Buat betul-betul 4 segi tepat. Okay. Lagi satu, boleh juga buat macam ni. Tapi panjang jauh. Macam tu. Tapi 5 bentuk saya nak. Satu lagi, nipis tapi panjang. Macam tu. Buatkan 5, letak dalam buku nota awak. Nanti minggu depan saya akan sepak. Okay. So, saya harap itu saja untuk kelas kita hari ini. Saya bagi masa 5 minit untuk awak bersedia kelas yang seterusnya. Kalau ada lagi, kalau tak ada, mungkin petang ada. Cikgu buat kelas tambahan ke apa. So, tak ada Kalau tak ada apa-apa, saya rasa terima kasih yang masih bertahan sehingga habis kelas. Christina Hafni, Nur Syakira, Sofia, Akid Arik, Amir Mirza, Ami Batrisha, Syaida Farisha, Muhammad Haikal, Hakimi, Syamil, Amira Farisha, Amirul Ashraf baru masuk saya cek kehadiran. Amirul Ashraf, tadi tak ada. Okey, tak apa. Tak apa. Nur Azam tu nama ayah awak Apa nama awak nanti saya cek balik. Nur Sofia. Nur Sofia dah hantar lakaran dah. Tak apa. Bagus. Macam tu kita nak Jadi kita buat macam ni on the spot. Jadi awak buat, saya buat, awak ikut apa saya buat. Salah saya tunjuk, saya betulkan. Awak boleh betulkan balik. Jadi kita macam buat kelas dekat sekolah je jadinya. Betul tak? Jadi kalau awak diam, awak tak ada respon, payah. Cikgu pun macam tahap awak, kefahaman sebagainya. Jadi bila awak respon, cikgu tak kenal pun awak. Okay? Kadang-kadang awak lakukan demon kat sini. Macam Syah, dia tak muka siapa tu. Saya pun tak kenal. Tak ingat awak pun. Okay? Azliana ni baru masuk kan. Nanti cek tak. No, Azliana. Okay, tak apa. Okay? Jadi tak apa. Masuk lambat ke cepalah. Janji. Okay? Jadi Cikgu Emma pun cakap cikgu akan detailkan lagi pasal vertigasi. Tadi ini permulaan sebagai pengenalan supaya awak nampak lebih bersedia. Okay, saya pun buat lakaran dulu. Bila kita dah siap lakaran ni, kita boleh buat vertigasi pula akan datang. Okay. Masukkan KMR sikit, Faisal. So mereka hantar. So mereka respon Cikgu Rohaiza, hantar sisa dapur tu kat gambar kat Cikgu Rohaiza dan follow Cikgu Rohaiza dengan Cikgu Asnita. Yang sisa dapur tu. Okay, dengar Cikgu Emma cakap. Untuk kelas 1 Tiara, kelas awak sebenarnya terpilih untuk masuk pertandingan ataupun projek KMR. Jadi awak kena ambil bahagian semua respon pada maklumat ataupun apa yang cikgu dan cikgu Asnita. Sebab kita satu grup yang sama. Cikgu 4 orang, saya, Cikgu Emma, Cikgu Asnita, Cikgu Rohaiza akan bantu kelas 1 Tiara untuk buat projek KMR, iaitu kita buat bokashi tu kan. Kalau tak tahu boleh tanya saya juga, tak ada masalah. Saya akan bantu juga. Saya pun akan buatkan model dalam minggu ni sebab tak sempat. Banyak kerja kan. Semalam saya pun buat, tolong anak-anak saya buat projek diorang. Anak saudara saya pun lagi. Okay. Jadi tak sempat. Jadi apa yang ada ni tolong
maklum, kita akan bantu apa yang perlu buat. Okay. So setakat ini saya tak habis jawab tadi. Tak habis nak cerita tadi saya berhenti dekat Nur Sofia, lepas itu Nur Azliana, Adila, Nik Ifram Mikail dan Muhammad Muzakir. Terima kasih kerana masuk kelas hari ini. Cikgu harap semua baik-baik, jaga diri, jaga kesihatan. Minggu depan kita dah mula start PKPD. Jangan keluar rumah, jangan jogging-jogging, jangan nanti kena tangkap. Satu hal pula nak jawab. So jaga diri baik-baik, jaga kesihatan supaya kita